Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan lihat alat kebesaran yang di-Pertuan Agong. Pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan alat kebesaran ini? Alat kebesaran ini dia menjadi lambang dan simbol kekuasaan yang di-Pertuan Agong selaku raja yang memerintah negara ini. Alat kebesaran ini dia digunakan dalam beberapa istiadat seperti istiadat pertabalan, iaitu pelantikan yang di-Pertuan Agong. Kedua, ketika hari ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong. Ketiga, semasa istiadat pembukaan persidangan parlimen, dan juga istiadat tertentu yang lain, seperti contohnya majlis santapan diraja. Jadi apabila kita sebut tentang alat kebesaran diraja, terdapat dua perkara. Pertamanya, pakaian kebesaran diraja, dan keduanya, alat kebesaran diraja. Antara pakaian kebesaran diraja yang terpenting ialah tengkolok. Tengkolok ini dia dihasilkan dengan songket hitam. Kalau kita boleh lihat di sini, dia sebenarnya adalah kain songket yang berwarna hitam yang kemudiannya disulam dengan benang emas. Gubahan solekan ini, kalau kita perhatikan bentuk solekannya, diberi nama dendam tak sudah. Dendam tak sudah ini adalah salah satu daripada tengkolok yang berasal dari Negeri Sembilan. Bahagian hadapan tengkolok ini dia dipasang dengan lambang bulan dan bintang yang diperbuat daripada emas putih, dan kalau kita perhatikan di tengah-tengahnya terdapat jata negara Malaysia. Keduanya, ini adalah pakaian rasmi yang diberi nama muskat atau maskat. Pakaian ini menjadi pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong semenjak yang di-Pertuan Agong yang ketiga, iaitu pada tahun 1960. Pada asalnya, baju maskat ini adalah pakaian pegawai kerajaan di negeri Kedah. Maskat itu sendiri adalah satu tempat yang berasal dari Oman, salah sebuah negara di tanah Arab. Jadi mengambil daripada budaya baju yang ada di Maskat dipakai oleh pegawai kerajaan negeri Kedah sebelum merdeka, kemudiannya diambil menjadi pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Sebelum ini, yang di-Pertuan Agong yang pertama dan kedua memakai persalinan berwarna biru gelap. Baju maskat ini dia dihasilkan dengan benang bulu berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Kalau kita dapat lihat, ada sulaman benang emas, yang mana sulaman ini sebenarnya berbentuk awan larat, salah satu bentuk ukiran yang terkenal dalam seni ukiran Melayu. Dan kalau kita lihat juga di bawahnya ada bunga raya sebagai lambang bunga kebangsaan negara kita. Seterusnya adalah pending diraja. Ia diperbuat daripada emas puluh mutu dan bertatahkan permata delima. Di tengah-tengahnya, kalau kita perhatikan, terdapat juga lambang kerajaan persekutuan, iaitu jata negara Malaysia. Pending ini dia dipakai bersama bengkung. Bengkung itu apa? Bengkung ini adalah kain yang dililit pada pinggang, atau kalau kita sebagai orang biasa, kita biasa pakai tali pinggang. Pending ini dipakai di tengah-tengah bengkung, dan kain bengkung itu diperbuat daripada sejenis kain khusus yang dipanggil kain saklat. Kalau kita orang biasa, seperti kamu memakai tali pinggang, dan pending itu adalah kepala tali pinggang kamu. Itu maksud pending. Seterusnya, meskit diraja. Pakaian ini adalah merupakan pakaian rasmi seorang yang di-Pertuan Agong selain maskat, yang mula diperkenalkan pada tahun 2011
yang mana ia akan dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong semasa majlis istiadat santapan diraja. Kalau kita perhatikan, ia dihiasi oleh epaulet di bahu kiri dan kanan dan rambu air gulit pada bahagian kanan dada. Seterusnya, pakaian rasmi seorang Yang di-Pertuan Agong adalah keris pendek diraja. Hulu keris ini dinamakan hulu pekaka dan berkepala burung garuda. Kalau kita perhatikan, ukirannya berbentuk seekor burung garuda. Mata keris ini dia ditempa daripada mata keris lama yang ditempa semula menjadi keris pendek diraja. Dan hulu keris ini, sampirnya dan sarungnya bukan diperbuat daripada kayu, tapi diperbuat daripada gading gajah dan bertatahkan emas. Di atas sampirnya, kalau kita perhatikan, terdapat ukiran jata negara berwarna emas. Seterusnya, kalung diraja. Kalung diraja tidak dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong, sebaliknya ia dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Ia diperbuat daripada emas putih yang bertatah berlian. Kalung ini, rantai leher ni, dia boleh diceraikan menjadi 3 perhiasan berbeza, iaitu sepasang subang telinga, kerongsang dan kerabu. Seterusnya, gandik diraja atau pemeles juga diperbuat daripada emas putih bertatah berlian. Ukirannya berbentuk awan larat dengan lambang bulan dan bintang di tengahnya. Dan gandik ini dipakai oleh Raja Permaisuri Agong sewaktu istiadat rasmi diraja. Oleh itu, terdapat 2 pakaian yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong, iaitu gandik diraja dan kalung. Seterusnya, alat kebesaran diraja. Pertama adalah keris panjang diraja. Keris panjang diraja ini merupakan keris kerajaan yang digunakan semasa istiadat pertabalan. Ia akan dibawa oleh Yang di-Pertuan Agong semasa istiadat pertabalan dan kebiasaannya Yang di-Pertuan Agong akan mengucup keris kerajaan ini semasa upacara tersebut. Mata keris ini dia ditempa daripada besi wajah, yang mana besi itu dia diambil daripada 9 negeri yang beraja. Diambil sedikit di Terengganu, sedikit Kelantan, sedikit di Johor, Kedah, Perlis, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Diambil sedikit dan kemudian ditempa menjadi keris panjang diraja. Dan kalau kita perhatikan, di hulu keris ini dia berbentuk tapak kuda dengan ada hiasan berbentuk buah jering. Seterusnya, cogan alam. Cogan alam ini dia merupakan tongkat panjang yang diperbuat daripada logam perak dan terdapat bulatan di hulu tongkat. Di atas bulatan itu diterapkan dengan lambang 11 negeri asal di Tanah Melaju. Kalau kita perhatikan, ada lambang negeri-negeri dan ditanggung oleh 4 ekor harimau. Kalau kita perhatikan, dapat ukiran harimau, 4 ekor harimau yang menanggung bulatan, dan di hulu tongkat ini terdapat bulan sabit dan bintang yang diperbuat daripada emas. Seterusnya, cogan agama. Cogan agama ini dia diperbuat menggunakan logam perak, merupakan tongkat panjang bulat yang berhulu besar. Di penghujung hulunya diletakkan bulan dan bintang 5 yang berwarna emas, dan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk khat diukir pada hulu dan pada batang cogan agama ini. Seterusnya, cokma. Kalau tadi cogan adalah tongkat yang panjang, cokma ini adalah tongkat pendek. Terdapat 2 batang cokma yang mempunyai kubah di hulunya. Kalau kita perhatikan, dia diperbuat daripada logam perak, dan cokma ini sebenarnya adalah merupakan sejenis alat perang yang dibawa ketika berperang pada zaman dahulu. Seterusnya, payung obor-obor kuning dan tombak berambu. Okey, ini adalah gambarnya payung. Payung obor-obor diperbuat daripada kain sutera kuning, dan pada kemuncak payung tersebut dipasang anak bulan dan bintang.
Manakala tombak berambu dengan mata berlok 3 diambil daripada tombak pusaka dari 11 buah negeri. Dan yang terakhir adalah pedang, keris panjang dan sundang diraja. Ini keris panjang, ini sundang dan ini pedang diraja. Ketiga-tiga alat ini dia merupakan senjata Melayu tradisional pada zaman dahulu. Dan keris panjang dan sundang diraja dia disaluti dengan logam perak kalau kita dapat perhatikan pada batang dan hulunya, dan dia ada ukiran pada sarungnya. Kebiasaannya alat-alat kebesaran ini tidak semua dipakai oleh Yang Bertuan Agong. Alat-alat ini kebiasaannya akan diarak oleh hulu balang yang dilantik. Okey, baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.